Okey, seterusnya, ini adalah pelampauan sebelah satu lagi. Saya ada lihat sebuah video. Sebab benda ni pun berkait dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Video ini adalah perbincangan ataupun interview Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia dengan salah seorang student dia. Bukan, salah seorang kawan dia yang bernama Dr. Amri Fatmi. Dr. Amri Fatmi. Ada pihak ni bila kita kritik Salafi ni, dia kata jangan tahzir lah, ajar akidah ya. Tapi bila kita kritik Wahdatul Wujud, dia suka. Kan? Dia tak kata benda yang sama lah. Patut dia kata jangan kritik juga Wahdatul Wujud, Ibn Arabi, just ajar akidah saja. Ulama dalam sejarah semua buat tahzir. Dalam mereka ta'lim, mereka tahzir. Kita yang bukan ulama ni, ustazah biasa, kita kena buat yang sama dalam kapasiti kita. Okey. So, Wahdatul Wujud. Awak boleh type Ustaz Abdul Samad dan Ustaz Amri Fatmi, ataupun Dr. Abdul Samad dan Dr. Amri Fatmi. Tajuk dia adalah berkenaan dengan Wahdatul Wujud. Saya tak katalah bahawa Ustaz Abdul Somad dan Dr. Amri Fathi hulu ataupun melampau dalam session ini. Tapi saya nak juga mengingatkan sahabat-sahabat Asy'ariyah kita, jangan buka pintu-pintu ini. Jangan menjadi sebab yang tidak disengajakan. Saya tahu mereka tidak sengajakan. Mereka berniat baik. Tetapi wallahi saya kata, golongan batiniyah ini akan menunggang kalam-kalam ini. Akan menunggang kalam-kalam yang timbul daripada interview Ustaz Abdul Samad dengan Dr. Amri Fatmi ini. Satu perkara yang saya nak kena perbetulkan. Ya, mungkin Ustaz Abdul Samad ataupun Dr. Amri tidak melihat saya sebagai autoriti dalam bidang ni. Tapi saya hanya minta, please reconsider sahaja. Khususnya apabila Dr. Amri Fatmi menceritakan bahawa Wahdatul Wujud yang ditolak di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Wahdatul Wujud yang berbentuk maddi. Bila ada yang dakwa bahawa Allah adalah alam ini, contoh, pokok adalah Allah, harimau adalah Allah, the physical itself is also Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata ini Wahdatul Wujud yang memang pantheism, memang kita buang dan kita tolak. Tapi Dr. Amri Fatmi menceritakan bahawa tapi kita ada Wahdatul Wujud yang berbentuk Wahdatul Wujud ruhi. Wahdatul Wujud yang berbentuk kerohanian lah, kalau saya boleh terjemahkan begitu. Dan Wahdatul Wujud berbentuk ruhi ini tidak salah. Tidak salah. Kemudian Ustaz Abdul Samad tanya Dr. Amri, apa beza dia sebenarnya? Dan saya, daripada jawapan Dr. Amri, saya mengagak bahawa beliau sendiri tidak jelas apa perbezaan dia. Sebab bahaya bila kita kata kita menolak Wahdatul Wujud maddi, tetapi tidak Wahdatul Wujud ruhi. Apa maksud Wahdatul Wujud ruhi? Kalau Wahdatul Wujud maddi, maksudnya yang ada hanya Allah. Semua ini adalah Allah. Semua ini adalah kesatuan Allah. Bila kita kata Wahdatul Wujud ruhi, so timbul persoalan. Bukankah dalam alam ni ada arwah plural? Ke ada satu roh saja? Dan nak nisbahkan roh itu hanya kepada Allah pun ada ulama tak setuju. Ulama kata, boleh tak kita kata Allah ada roh? Min ruhi di dalam Al-Quran itu dikatakan penisbahan secara tasyrif sahaja. Kemuliaan kepada Nabi Adam AS. Katalah kita terima boleh saja menisbahkan ada roh, Allah ada roh. So bila kita wahdah, kesatuan, roh satu saja. Roh kita ni roh siapa? Dalam diri kita ni siapa? Bukankah ini membuka pintu dan membuka ruang kepada orang-orang yang mendakwa bahawa di dalam diri saya adalah Allah? Ma fil jubbati illallah. Tidak ada di dalam jubah aku kecuali Allah. Maksudnya ruh aku ni adalah ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Madah ni bukanlah Allah, tapi ruh itu. Saya, ini yang kita kata, dia ada counter reaction apabila perkara-perkara macam ni terlepas. First, soalan paling utama, apakah keperluan besar untuk menceritakan tentang Wahdatul Wujud ni in a positive way? Adakah dia menambahkan keimanan
Adakah dia memperkukuhkan akidah umat Islam? Atau dia sebenarnya lagi menambahkan kekeliruan kepada masyarakat? What is the need for this sebenarnya? Kemudian, mereka ada bercakap bahawa, oh, kita menolak hulul dan ittihad. Lepas tu Ustaz Abdul Samad membawa satu kenyataan Ibn Arabi. Apa? Siapa yang beriktikadkan hulul, dia ma'lul. Dia sakit, dia tak sihat, dia cacat. Betul, Ibn Arabi ada sebut benda ni. Hulul ni apa? Allah masuk dalam makhluk. Ittihad, Allah bersatu dengan makhluk. Ingat ada ittihad, ada hulul, ada wahdah. Ittihad ni apa? Dua benda gabung, jadi satu. Katalah, awak ambil 10 apple, ataupun 2 apple. Hancur kan? Lepas tu awak kumpulkan. Maka dia jadi satu. Dah tidak ada lagi 2 apple, dia jadi satu. Itu dipanggil sebagai ittihad, penyatuan. Ada 2 atau lebih daripada 2 gabung jadi satu. Itu memang ditolak. Ibn Arabi pun tolak benda tu, kita pun tolak benda tu. Hulul lain. Hulul adalah Allah Subhanahu wa taala mengambil alih makhluk. Allah masuk dalam pokok ke, Allah masuk dalam badan ke, Allah masuk dalam tikus ke. Maksud dia, pada ketika itu, badan dia memang badan tikus. Tapi, dia hakikatnya adalah Allah. Penjelmaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Di sini yang ramai Asy'ariyah sendiri tak perasan. Ibn Arabi bukan berpegang pada ittihad, bukan berpegang pada hulul. Tapi Ibn Arabi berpegang kepada wahdah. Dan wahdah ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Sabri, Syekhul Islam kepada Kerajaan Osmani yang terakhir. Dia mengatakan bahawa akidah wahdah ni lebih teruk daripada akidah hulul dan ittihad. Kenapa? Ittihad ni mengakui ada dua jadi satu. Hulul pun mengakui ada 2. Betul? Ada Allah, ada makhluk. Allah masuk dalam makhluk. Wahdah ni daripada awal dia tidak akui ada 2. Dan inilah akidah Ibn Arabi. So tak ada masuk-masuk bersatu-bersatu, tak ada. Memanglah dia nafikan benda. Tapi bukan awak rasa, oh selamatlah kalau macam itu akidah dia. Dia tak berpegang pada hulul, pegang pada ittihad. Tapi dia berpegang pada wahdah. Wahdah tu lebih teruk daripada hulul dan ittihad. Wahdah tu adalah akidah ainiyah. Ain, semua adalah ainullah. Sebab tu bila baca Fususul Hikam, kita tak terkejut. Kita tahu ke mana dia akan pergi. Maka cadangan saya, dan saya melihat mereka sebagai ilmuwan, ulama yang mungkin, saya yakin, bukan mungkin, lebih alim daripada saya. Tapi tidak salah untuk buka kitab-kitab Ibn Arabi dan consider pendirian ulama yang mentakfir dia. Boleh saja kata, oh kami tak faham, ini semua isu zauqi dan sebagainya. Tapi kenapa ada ulama yang kata sebenarnya buku-buku dia boleh faham? Dan dia bukan isu zauqi tetapi falsafah yang menyeleweng dan disembunyikan di sebalik topeng zauqi. Saya minta Ustaz Abdul Samad dan Dr. Amri consider that point of view juga. Consider apa bahasa Melayu? Pertimbangkan untuk melihat juga pendirian tersebut dan mengambil serius pandangan ulama-ulama yang mengatakan itu. Oleh rujuk Al-Qawl Al-Munbi oleh As-Sakhawi, Al-Aqdus Thamin oleh Taqiyuddin Al-Fasi. Di situ dikumpulkan kalam para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang rata-ratanya adalah Asy'ariyah. Ramai yang mentakfir dan ramai yang paling tidak pun membid'ahkan dan menyesatkan Ibn Arabi. Takkan kita nak letak pendirian mereka ke tepi macam tu saja? Saya faham di Indonesia ni dia lebih cenderung kepada mempertahan Ibn Arabi. Tetapi adakah itu satu pendirian yang selamat untuk bangsa kita, bangsa Melayu kita? Atau sebenarnya sudah sampai waktu untuk kita lihat juga pendirian ulama Asy'ariyah ini dengan serius, dengan lebih bersungguh-sungguh dan betul-betul cuba nak faham. Sebab teori yang mereka pegang adalah dia ni batini dan menyembunyikan pendirian dari sebalik istilah-istilah yang berlapis-lapis yang hanya boleh difahami bila belajar falsafah. Saya faham kenapa ramai ilmuwan-ilmuwan hadis, ilmuwan-ilmuwan tafsir sangka baik kepada Ibn Arabi. Sebab mereka tidak ada latar belakang falsafah. Awak nak faham pendirian Ibn Arabi, awak kena belajar falsafah, awak kena belajar kalam. Sebab ini semua telah dibahaskan oleh ulama kalam, ulama falsafah. Sebab tu yang paling keras ke atas Ibn Arabi adalah mutakallimun. Mutakallimun yang paling keras kepada Ibn Arabi ni. Dan juga termasuk Hanabilah juga yang keras kepada Ibn Arabi.
Sebab apa? Sebab mereka faham falsafah. Mereka faham istilah-istilah yang dia guna. Bagi mereka benda ni bukan mengelirukan. We know what he's talking about. It's clear. Bagi yang tidak ada background, dia akan kata benda ni, oh kami tak akan faham. Dia hanya perlu melalui proses zauqi. Ini juga satu permasalahan yang besar, sahabat-sahabat. Apabila kita kata, apabila kita sampai ke satu maqam yang kita dah zauq, kita dah merasakan, maka akan keluar daripada kalam-kalam kita kenyataan-kenyataan yang tidak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara zahir. Ini bahaya, sahabat-sahabat. Bagi seseorang mengatakan bahawa benda ni possible dan benda ni berlaku seperti itu. Apa kayu ukur zauq? Adakah seseorang tu bila dah bermula jalan zauqi tu, dia boleh apa saja yang dia cakap tu harus disangka baik kan? Ini dawabit ni mana ni dawabit dia? Mana didapati? Zauq ni di dalam epistemologi Islam, mana tempat dia? Jangan kita bila ajar kepada masyarakat Aqaid An-Nasafi contoh, 3 sumber ilmu di dalam Islam, lepas tu tiba-tiba bila masuk bab tasawuf sahaja, bagi orang yang dah lama dalam tasawuf, oh dia boleh cakap apa yang dia nak cakap, kita tak akan faham apa yang dia cakap, kita bersangka baik. Selagi dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia menunjukkan tanda-tanda kewarakan dan kesalehan, maka kita boleh terima bahawa dia ni Muslim dan dia bukan batiniah, dan apa yang disebut itu, kita jangan bersangka buruk. Ini pintu bahaya dia. Seolah-olah bila masuk bab ni, ilmu semua kena letak tepi. Bahasa kena letak tepi. Nahu, mantiq, kalam, semua diletakkan di bawah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sebab kalau kita kata zauqi, akhirnya boleh menjadi hakim ke atas ilmu-ilmu aqliyat, ilmu mantiq kita, ilmu bahasa kita, ilmu tafsir kita, ilmu hadis kita. And anyone can speak anything. Sesiapa sahaja. Dan orang-orang seperti golongan batiniah ini, kamu akan menghina amalan kamu bila kamu bandingkan dengan amalan mereka. See, dia orang ni akan ibadah dia kuat, nampak dia kesalehan dia nampak. Tetapi akidah dia tu. So macam mana? Ingat tak hadis tentang Khawarij kan? Khawarij pun Nabi cakap benda yang sama. Dia orang ni amalan dahsyat. Qiyamul lail dahsyat. Maksud dia tanda-tanda kesalehan itu ada. Jelas. Bahkan kita bila banding dengan dia orang rasa macam kita ni tak ada apa-apa. Tapi akidah mereka bermasalah. Akidah mereka problematik. Kemudian timbul Hallaj juga. Hallaj juga dipertahankan. Ada satu kalam Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi kata, wahai Al-Hallaj, kamu telah membuka satu lubang yang hanya boleh ditutupi dengan kepalamu. Dan kalam ini ditafsirkan dengan macam-macam tafsiran. Ada yang mengatakan bahawa itu bukti bahawa Al-Hallaj mengkritik keras. Al-Junaid Al-Baghdadi mengkritik keras Al-Hallaj. Ada yang kata Al-Junaid Al-Baghdadi menyokong hudud ke atas Al-Hallaj, tetapi tidak bermakna Ibn Al-Junaid mengatakan Hallaj salah. Cuma salah Al-Hallaj ni dia telah membuka rahsia kepada orang awam. Maksud dia, rahsia tu betul. Salah dia hanya kerana dibuka kepada orang awam. Syekh, ini bahaya Syekh bercakap macam ni. So bila orang awam dengar, oh, rupanya bila you sampai makam tinggi, dia bukan lagi tauhid seperti yang kita faham. Ada kemungkinan dia bukan lagi tauhid seperti kita faham. Dia adalah satu akidah yang lain yang tak boleh diceritakan. Mana ada macam ni, ya ilaha illallah. Benda ni tak ada. Dan bacalah Fususul Hikam. Tolonglah. Janganlah selama ni bersembunyi di sebalik, oh kalau baca pun takkan faham. Kalau baca, sudah ada syarahnya. Ulama silam dah syarah, ulama hari ni dah syarah. Orientalis pun syarah juga, kalau tak nak juga baca kitab-kitab ulama kita. Takkan masih nak bersembunyi, kita takkan faham. Dah ada orang bukakan kunci dia dah. Dah ada orang dah boleh jelaskan dari A sampai Z dah. Sampai bila kita nak kata, oh, kita tak faham apa yang mereka katakan. Itu in denial.
Ini merisaukan saya sebab isu Wahdatul Wujud baru-baru ni timbul lagi dekat Malaysia. Jabatan agama pula yang keluar. Lepas tu orang-orang macam Wan Hizam ni masih berluasa lagi dalam masyarakat. Kita boleh je kritik tak sebut nama. Tapi adakah tanggungjawab kita selesai? Kalau kita semua takut, tak apalah nanti kena saman, nanti macam mana, kena saman, nanti macam mana. Inilah yang buat kezaliman ni boleh luasa. Kepalsuan ni boleh luasa sebab apa? Orang yang kerja dia tak buat kerja dia. Sebab apa? Takut. Takut kena saman, takut ini, takut itu. Orang ajar kufur yang ni. Orang ajar kufur secara terang-terangan. Kalau anak you dengar, dia jadi kafir pada waktu itu. Kalau dia terima. Kalau keluarga you dengar, sepupu you dengar, dan you ada bertanggungjawab, you tak buat, you serahkan kat orang lain yang buat, dengan alasan you tak cukup resources. Kami pun tak ada resource apa yang kita ada. But you have to say it. Dan dia tidak membantu. Sesi-sesi seperti yang ini tidak membantu. Dia hanya menambahkan lagi kekeliruan masyarakat. Kemudian didakwa bahawa, ini tak boleh diajarkan kepada murid-murid awam. Ibn Arabi tak kasi buku dia dibaca oleh dia. Tapi ini bercanggahan dengan apa yang ditulis dekat dalam kitab Fususul Hikam. Dia dakwa dia mimpi jumpa Nabi dan Nabi suruh sebarkan buku dia kepada manusia. Dan murid dia sendiri, Afif At-Tilmisani, mengatakan bahawa maksud Ibn Arabi adalah sebarkan kepada orang awam. Fususul Hikam ni patut diajar kepada orang awam. Sebab tu ada sahaja orang-orang yang mengajar kepada orang awam. Nabi suruh dia. So adakah bila seseorang dah sampai makam tertentu, dia dah boleh cakap semua ni? Nabi bagi Fususul Hikam, Nabi suruh sebarkan kepada manusia. Dan kat dalam tu ada pujian kepada golongan musyrikun dan ada kritikan kepada para Nabi Allah. Kritikan kepada Nabi Harun. Kritikan kepada Nabi Nuh. Tapi pujian kepada kaum Nuh. Pujian kepada kaum Ahad. Mahadha. Sufi boleh terima ke kalam-kalam macam ni? Mana kamu punya ghirah? Kamu punya jealousy untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu memuji orang yang Allah murka dan kamu mengkritik orang yang Allah sayang, dan kamu kata itu tasawuf? Ini kegilaan apa ini? Dan masih lagi cuba dipertahankan, dicarikan ruang untuk tak apa, kita tak faham. Macam mana boleh kata tak faham? Saya bertanya, kisah kaum Hud di dalam Al-Quran. Sorry, kita jangan ambil kaum Hud, kaum Nuh. Ada tak khilaf? Ada tak orang yang baca tak faham? Bila Allah cerita pasal kaum Nuh, Allah mengkeji ke Allah memuji? Ijma', sepakat, kefahaman umat Islam. Tidak ada seorang pun yang berani kata tak. Tapi datang Ibn Arabi, dia kata Allah sebenarnya memuji kaum Nuh dengan bahasa zahirnya mengkeji. Bukankah itu kekurang ajaran dan kebiadaban yang luar biasa? Dan para asatizah, kita bertanggungjawab kalau kita pertahankan kalam-kalam macam ni. Tasawuf yang bagaimana berani biadab begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bersangka baik mereka tak pernah baca dan mereka tak nak baca. Kalau tak pernah baca dan tak nak baca, cadangan saya, jangan bercakap apa-apa pun sebenarnya. Jangan kata ya, jangan kata tidak. Itu lebih selamat. Yang menyedihkan kami, tak baca, mengaku tidak faham. Lepas tu kata, Syekhul Akbar. Hadha huwa al-mushkilah. Ini masalah dia. Kalau kata saya tak faham, saya tak tahu. Itu lebih terhormat pendirian tersebut. Kemudian Ustaz Abdul Samad juga bagus kalau Ustaz Abdul Samad boleh tahu bahawa Ibn Arabi mengatakan bahawa tauhid orang awam ni syirik sebenarnya. Bila you kata kita ada Allah ada dan kita mengesakan Allah, itu syirik sebab mengisbat ada dua. Tu saya kata dia sebenarnya menterbalikkan agama Islam. Dia nak terbalikkan. Nabi dia kritik, kaum-kaum Allah laknat dia puji. Itu bukan terbalik? Terbalik.
Bila Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, tarik janggut Nabi Harun, apa Ibn Arabi kata? Nabi Musa marah kepada Nabi Harun sebab Nabi Harun tidak berlapang dada kepada perbuatan Bani Israel. Ini batiniyah ya ni. Batiniyah. Hadm kepada agama. Di dalam topeng tasawuf dia. Takkan benda ni kita boleh terlepas pandang. Imam Al-Ghazali sudah tulis Fadaih Al-Batiniyah, dan semua ciri itu ada pada Ibn Arabi. Tapi bila datang Ibn Arabi, lemah lutut kita sebagai Asy'ariyah. Ini satu kritikan dalaman saya buat. Kenapa kita tak sepatutnya lemah lutut dengan Ibn Arabi ini? Kemudian Ustaz Amri menukil daripada Ibn Khaldun. Saya tak pasti Ustaz Amri baca penuh ataupun tidak apa yang Ibn Khaldun tulis tentang Ibn Arabi. Saya bacakan sikit. Ibn Arabi dikategorikan oleh Ibn Khaldun sebagai ghulat, pelampau di kalangan sufi falsafi. Dalam Al-Muqaddimah muka surat 282. Dia masukkan Ibn Arabi ke dalam kategori al-ghulat min al-mutasawwifah, pelampau di kalangan ahli tasawuf, dan mengamalkan perkara yang termasuk di dalam sihir. Siapa? Al-Buni wa Ibn Al-Arabi, yakni Al-Hatimi. So Ibn Khaldun juga mengkritik keras Ibn Arabi ini. So kena perhatikanlah benar-benar apa pendirian Ibn Khaldun sebelum mengambil kalam Ibn Khaldun untuk mempertahankan Ibn Arabi. Kemudian isu wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud. Bila sebut wahdatul wujud itu ada dua. Wahdatul wujud maddi dengan wahdatul wujud ruhi. Itu bermasalah besar. Kalau nak juga bermati-matian juga nak mempertahankan istilah wahdatul wujud, cukup kata wahdatul wujud yang dimaksudkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebenarnya wahdatul syuhud. Kelas. Wahdatul syuhud ni apa? Bila awak terlalu dalam cinta kepada Allah, semua yang awak lihat mengingatkan awak tentang Allah. Seolah-olah macam awak melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada apa yang awak lihat. Kerana cinta dan rindu yang terlalu dalam, semua benda mengingatkan awak tentang Allah. Hujan, titisan hujan, semua mengingatkan awak secara direct. Awak dah tak nampak hujan dah. Yang benda ni tidak mustahil, sahabat-sahabat. When you are deeply in love, pemberian kekasih you tu, you dah tak nampak pemberian dia. Betul tak? You nampak dia. Have you ever experienced this? When you see the things that she or he gives you, you don't see it anymore. You see him or her. Betul tak? Kekasih bodoh mana, minta maaf saya kata, yang bila dapat daripada kekasih dia, tapi dia sibuk dengan benda tu. Sambil dia pegang benda tu, minda dia kepada siapa? Adakah cantiknya benda ni, cantiknya, bagusnya, rantai emas ni, Masya Allah kan? Pada waktu itu sebenarnya, dia tak ingat lain dah. Dia ingat kepada kekasih dia. Begitulah orang-orang soleh ni. Bila mereka, ibadah mereka, kejujuran, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua mereka nampak ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada orang buat baik pada mereka, terus directly mereka kata, Allah yang buat baik kepada aku. Dalam keadaan mereka acknowledge lah manusia ni, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih nampak ibu dia, ayah dia, kawan-kawan dia, binatang dia masih nampak. Tetapi minda dia terus dah tak ada perantara lagi dah. Kita kena fikir kan, orang buat baik kepada kita, kita akan kagumi orang tu dulu, lepas tu baru kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang gerakkan hati dia untuk bagi. Tapi mereka ni dah tak ada tu, dia direct terus. Semua kebaikan dia dapat ni, Allah yang bagi. Allah. Itu wahdatul syuhud. Wahdah ni maksud dia satu, melihat, semua melihat Allah. Bukanlah tengok pokok tu Allah, jangan salah faham. Tidak, melihat pokok itu, dia melihat pokok ini sebagai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pokok itu ada kewujudan bidzat. Tak, itu semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak akan mampu wujud tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Awak datang ke sebuah rumah besar, seorang kaya yang soleh, yang baik, yang banyak buat jasa kepada awak. Awak masuk ke rumah tersebut, awak tengok apa? Awak boleh kata, wah besar dia. Itu orang pertama kali datang. Orang yang dah lama dan sayang dia kepada orang kaya tu dah sangat kuat. Dia tak pandang lagi dah rumah ni, betul tak?
Dia menantikan siapa? Dia menantikan orang itu. Setiap kali dia nampak rumah ni, dia teringat siapa? Orang itu. Dia dah tak lagi, wah hebatnya, tak. Dia terus direct kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia lalui proses tu, dia lalu. So kalau nak kata wahdatul syuhud tak ada masalah. Saya rasa kalau jelaskan ni kepada salafi pun kan tak ada masalah. Tapi wahdatul wujud yang berbentuk madi, ruhi ni, dua-dua kita kena tolak. There is no such thing. Allah cipta makhluk, maksudnya makhluk ada. Khalaq, daripada Adam kepada wujud. Itu maksud al-ijad. Itu maksud kudrah. Kudrah ni mewujudkan. Kalau kita kata tak, sebenarnya kita tak ada hakikatnya, maka Allah tidak mencipta. Allah hanya mencipta ilusi sahaja. Bila dakwa Allah cipta ilusi, itu menipu kita lah. Kata-kata manusia dah kena tipu. Allah suruh tengok, ini makhluk aku ciptakan daripada tiada kepada ada. Rupa-rupanya dia orang pun tak ada juga. Bukankah itu Allah bersifat berbohong kepada semua? Allah boleh deceive orang-orang jahat. Boleh. Tapi orang-orang yang tak bersalah ni tertipu sekali. Kan? Orang-orang soleh pun tertipu. Tak mungkin begitu. So cukup untuk kita kata bila seseorang tu dalam cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat Allah pada semua benda yang dia lihat. Zul, faham tak Zul? Jangan salah faham silakan. Dalam wahdatul syuhud tu tak ada isu pelampauan dalam persepsi orang-orang macam ni. Macam sebab bila saya tengok macam adakah Pernah Nabi bercinta tak? Adakah Nabi sendiri menunjukkan sifat-sifat? Pernah bercinta tak? Pernah bercinta tak? Bercinta tak pernah. Okay. Benda ni real, benda ni berlaku pada perasaan. Bukankah Nabi SAW kata apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Menyembah Allah seolah kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu ada di dalam ajaran Nabi SAW? Betul tak? Sambung. Adakah Nabi sendiri pernah tunjuk tak apa ni persepsi macam ni dekat sahabat-sahabat? Untuk sebab saya nak macam cross check balik. Alam ni adalah ayatullah. Betul tak? Apa maksud ayatullah? Alam tu dia tunjuk kepada apa? Dia signboard kan? Signboard tu tunjuk pada diri sendiri tak? Awak jumpa signboard tunjuk pada diri sendiri? Alam ni adalah signboard yang menunjuk kepada Tuhan. It means alam kata, don't look at me, look at him. I'm pointing you to him. So orang-orang soleh ni dia buatlah benda tu. Ini ayatullah. Ayatullah. Tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah bila cinta nanti faham. Tapi boleh dijelaskan sebenarnya benda ni. Boleh dijelaskan sebab you dah jadi fokus. You dah jadi fokus kepada orang yang you kasihi. You nampak slipper dia pun, you nampak dia. You nampak baju dia, you nampak dia. You nampak rumah dia, you nampak dia. You nampak atap rumah dia pun, you nampak dia. Real tak benda ni sahabat-sahabat? Pernah ada kawan-kawan yang angau tak? Benda tu boleh berlaku tak? Bukan saja boleh berlaku, memang berlaku. Memang berlaku sahabat-sahabat. Pergi toilet pun tak keluar-keluar. Nak tanya sikit tentang apa pendapat Dr. Amri tu. Adakah Ustaz dah check yang mungkin boleh jadi pendapat dia tentang wahdatul wujud ruhi tu rujuk kepada tashrif, kepada kemuliaan manusia? Tak, sebab tak kena dengan perkataan wahdah tu. So apa maksud dia? Yang ada hanya apa? Allah. So maksud dia yang ada hanya kita, roh kita ni ada ke tak ada? Kalau tak ada, tu saya kata tadi, telah ta'til Allah daripada sifat khaliqiyah dia. Dia dah cipta, kita kata tak ada. Yes. Okay, adakah dia telah menafikan salah satu daripada nama Allah Al-Khaliq? Sedangkan kita ada Al-Makhluk dengan Al-Khaliq. Repercussion dia bawa ke situ, tapi bagi saya mereka tak sengaja. Bukan niat mereka begitu. Tapi kalau mereka fikirkan dengan dalam bahawa macam mana kata yang ada hanya satu roh, contoh wahdah ruhiyah. Apa maksud yang ada hanya satu roh itu? So roh kita tak wujud, roh malaikat tak wujud. So adakah semua roh ni roh Allah? Wish, itu dahsyat tu.
Yes. Ustaz, kalau macam tu dia telah menafikan seolah-olah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. So banyak lagi. Bagi saya, Dr. Amri tak berapa clear dengan pegangan dia dalam isu ni. Sebab bila Ustaz Abdul Samad tanya dia soalan, dia tak dapat jawab dengan baik. Ustaz Abdul Samad kata apa beza dia sebenarnya kan. So dia hanya mengulang jawapan dia without explaining properly. Sebab saya tahu dia terfikir balik. Bila dia tengah jawab tu dia terfikir, tak nak kata roh ni ada satu je. Sebab kalau wahdah madiyah, semua benda ini juga adalah Allah. So kalau wahdah ruhiyah, semua roh adalah Allah. So dalam diri awak ni roh apa? Nampak tak? Dia akan pergi ke situ. Tu saya kata tadi, benda-benda ni akan menjadi lesen kepada geng-geng makrifat sesat ni, batiniah ni untuk pergunakan. Saya kata, apa keperluan ni sebenarnya buat benda-benda macam ni? Ambil aslam. Ambil pada yang lebih selamat. Yang al-aslam. Al-aslam yakni la tatakallam an hazil asya. Jangan bercakap tentang isu-isu seperti ini. Kecuali anda pernah membacanya, anda faham istilah-istilah kuncinya, falsafah utama dia, then you talk about it. InsyaAllah, pelajar-pelajar yang belajar tasawuf falsafi, belajar kalam, belajar falsafah dengan betul, insyaAllah dia akan faham apa yang disampaikan benar. Tapi rata-rata orang takut nak baca sebab ditakut-takutkan. Ditakut-takutkan. Saya menggalakkan sesiapa saja yang boleh membaca Arab dan ada kefahaman background kalam dan sebagainya, boleh baca Syekh Mustafa Sabri punya tulisan dalam Mawqiful Aql. Ada satu jilid khas dia cerita pasal wahdatul wujud.